Salam sejahtera, anda bersama Senala Huda dalam pantau agenda reformasi, dan untuk jam ini kami ingin bawakan perbincangan mengenai dengan cadangan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ataupun KWSP mengenai kewujudan ataupun cadangan untuk memperkenalkan akaun 3 khususnya untuk pekerja dalam sektor tidak formal ataupun pekerja gig. Ini laporan yang kami bawakan semalam di mana KWSP mencadangkan cipta akaun baharu yang digelar sebagai akaun 3 ini untuk menampung pekerja tidak rasmi yang akan dibenarkan kelonggaran untuk membuat pengeluaran sebarang jumlah pada bila-bila masa. Menurut KWSP, akaun 3 ditujukan terutamanya kepada pekerja perkhidmatan dan akaun sendiri. Pada dasarnya, ia mungkin sesuai untuk pemilik perniagaan serta mereka yang berpotensi bekerja dalam industri kreatif serta profesional, dan kata Ketua Pegawai Strategi KWSP, mudah-mudahan kami akan dapat menangani beberapa kebimbangan aliran tunai ataupun cash flow yang dialami pekerja sektor tidak formal, dan beliau menambah walaupun tujuan akaun 3 adalah untuk menangani isu aliran tunai dalam kalangan pekerja tidak formal, ahli sedia ada juga boleh secara sukarela untuk ikut serta sebaik sahaja akaun itu diwujudkan, dianggarkan dalam 1 ataupun 2 tahun akan datang. Jadi untuk jam ini kami ingin membincangkan dan mengupas lebih lanjut mengenai dengan cadangan untuk memperkenalkan akaun 3 khususnya untuk pekerja tidak formal dan pekerja dalam ekonomi gig, dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut mengenai dengan cadangan ini bersama saya ketika ini Profesor Emeritus Dr. Bajoya Barda yang merupakan pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak ataupun Uni Razak. Terima kasih Prof sudi bersama kami dalam Astro Awani jam ini. Pandangan Prof, cadangan KWSP untuk perkenalkan akaun 3 untuk pekerja tidak formal dan juga pekerja dalam gig ekonomi. Okey, terima kasih Cik Nala. Sebenarnya KWSP telah wujud lebih daripada 70 tahun dan kali ini mereka mencadangkan sesuatu yang merupakan satu quantum leap kepada saya. Dia merupakan satu usaha untuk secara perlahan-lahan menjadikan KWSP sebuah bank simpanan. Kerana apabila kita institusi KWSP membenarkan ambilan secara segera, dia mengubah perspektif institusi ini daripada satu pelaburan untuk menyediakan persaraan kepada pelaburan yang boleh diambil secara segera pada masa kecemasan. Itu satu aspek. Tapi di masa yang sama kita kena capitalize dua perkara yang KWSP merupakan institusi yang telah dikenali ramai. Pertama, dia merupakan institusi yang menjana caruman bulanan. Maknanya dia membenarkan individu dan pemajikannya untuk mencarum secara bulanan dan dimasukkan di dalam program pelaburan. Keduanya, institusi KWSP juga sudah terkenal dengan kebolehan mengurus dana dan menjana keuntungan yang lumayan. Dalam sejarahnya mereka sentiasa membayar di antara 5 hingga ada sehingga 7% setahun, yang merupakan kadar yang jauh lebih tinggi daripada bank simpanan. So ini merupakan aspek yang pertama. Jadi secara keseluruhannya kita sangat mengalu-alukan usaha ini, dan ini akan menjadi satu asas kepada lonjakan baru di dalam skim simpanan melalui caruman bulanan ini. Anjakan baru, kita ingin melihat manfaat khususnya untuk pekerja dalam sektor tidak formal, tidak rasmi, dan juga pekerja dalam ekonomi gig yang kita tahu itu satu peluang pekerjaan ataupun sektor ekonomi yang amat besar khususnya untuk anak muda, yang mana dilaporkan dianggarkan 97% ataupun kira-kira 1.08 juta daripada 1.2 juta pekerja dalam ekonomi gig ini tidak mencarum. Jadi bagaimana akaun 3 ini khususnya dapat membantu dan melindungi mereka dalam sektor tidak formal ataupun ekonomi gig? Okay. Berbanding dengan kumpulan warga kerja yang mempunyai majikan khusus, setiap bulan di bawah kontrak perjanjian pekerjaan mereka mencarum 11%, kemudian majikan mencarum 13%. Dan ini dimasukkan ke dalam akaun simpanan yang akan digunakan untuk mewujudkan kesan pengganda ataupun compounding effect,
yang dianggarkan mewujudkan satu sasaran tabungan hari ini 240,000. Tapi dengan kumpulan gig ekonomi, kumpulan bekerja sendiri, mungkin ini akan termasuk juga suri rumah, termasuk juga pekebun kecil, nelayan, dan boleh juga termasuk pelajar-pelajar kerana dia bermula dari umur 14 tahun. Jadi ini perlu memerlukan satu sistem yang berbeza kerana caruman akan datang daripada penyimpan sendiri. Tidak ada bahagian yang disumbangkan oleh majikan mungkin, ataupun mungkin di masa hadapan kita boleh meminta majikan untuk secara sukarela menyumbang ke dalam skim ini, membolehkan dia cepat untuk digandakan dalam jangka panjang. Bagaimana pula Prof melihat cadangan untuk membenarkan fleksibiliti dalam pengeluaran? KWSP juga melihat ini sebagai satu alternatif untuk membenarkan mereka yang bekerja dalam sektor gig dan juga sektor tidak formal ini mempunyai dana kecemasan. Tetapi aspek fleksibiliti untuk mengeluarkan simpanan dalam akaun 3 ini pada bila-bila masa. Pandangan Prof melihat juga kepada mengambil kira juga mungkin habit, tabiat ataupun tahap simpanan dalam kalangan pekerja ini. Okey. Ini yang membezakan KWSP hari ini dengan KWSP 2 tahun akan datang. 2 tahun akan datang, KWSP akan menjadi satu institusi yang membolehkan penyimpan ataupun pencarum mengeluarkan wang serta-merta. Dan ini mungkin boleh dilakukan melalui sistem ATM atau boleh dilakukan melalui sistem e-wallet, di mana mereka boleh membawa keluar wang melalui KWSP masuk dalam e-wallet mereka. Jadi ini membezakan KWSP hari ini dengan KWSP 2 tahun akan datang, kerana dalam tempoh tersebut KWSP perlu mempunyai cukup wang untuk menampung ambilan keluar oleh pencarum-pencarum yang mungkin akan berlaku serta-merta. Dan ini seperti sistem bank yang lain, dia perlu satu kumpulan dana wang yang cukup untuk memastikan tidak berlaku isu dan aktiviti seperti bank run misalnya. Jadi yang membezakan juga kepada pencarum ialah pencarum-pencarum misalnya gig economic worker boleh mencarum secara bulanan, dan apabila mereka memerlukan secara kecemasan boleh mengeluarkan wang. Cuma ini memerlukan satu disiplin juga, kerana kalau pencarum-pencarum ini mengeluarkan wang ini setiap hari seperti simpanan di dalam bank menggunakan ATM, mana sistem ini tidaklah begitu bermakna kepada mereka, kecuali dia memperoleh mungkin boleh mengharapkan keuntungan yang agak lebih tinggi berbanding dengan sistem simpanan di bank misalnya. Prof, KWSP juga ada bercakap tentang antara tujuan di sebalik akaun 3 ini. Mereka cakap ini dapat menangani beberapa kebimbangan mengenai dengan aliran tunai ataupun cash flow yang dialami dalam kalangan pekerja sektor tidak formal dan juga pekerja gig yang kita tahu kebanyakannya bergantung kepada gaji bulan. Boleh Prof terangkan sedikit mengenai dengan situasi keuangan yang rata-rata dialami oleh pekerja dalam sektor tidak formal ini, bagaimana sebenarnya mereka mungkin menyusun ataupun melakukan financial planning dengan mengalami isu aliran tunai ataupun cash flow? Okay. Kalau misalnya kita bayangkan pemandu Grab atau pemandu kenderaan penghantaran, mereka mendapat bayaran secara harian ataupun mingguan. Kita boleh memikirkan mungkin satu skim di mana apabila mereka mendapat bayaran, satu jumlah tertentu, misalnya 15% sudah dipotong daripada jumlah yang mereka ambil itu. Jadi 15% akan terus pergi kepada akaun 3 di dalam KWSP.
dan akaun itu akan dilaporkan selagi dia ada di dalam akaun itu, hasil pelaporan akan diperoleh dalam harian ataupun mingguan ataupun bulanan, dan apabila mereka memerlukan kecairan yang dalam masa kecemasan misalnya, termasuk katalah tiba-tiba tayar motor dia haus, dia perlu menukarnya, dia boleh membuat ambilan. Cuma dia perlu tahu bahawa bila dia buat ambilan, tidak ada lagi pulangan yang akan datang kepada jumlah yang diambil itu. Tapi yang pentingnya dia boleh bergantung kepada KWSP untuk memberikan mereka kecairan di waktu kecemasan. Itu yang membezakannya dengan sistem KWSP yang sedia ada. Walaupun kita ada akaun 2 hari ini yang membolehkan pelabur-pelabur membuat ambilan, tapi hanya untuk sesuatu tujuan yang tertentu yang dibenarkan. Dan ini memakan masa. Misalnya bila kita pergi ke WSP membuat ambilan, dia akan kata akaun amount ini akan dikreditkan dalam akaun dalam 1 hingga 4 hari. Walaupun sebenarnya mereka akan kreditkan dalam tempoh 24 jam, tapi mereka ada 4 hari untuk melakukannya. Dalam skim yang akaun ketiga ini, KWSP perlu menggunakan sistem ATM ataupun e-wallet untuk memastikan pengeluaran boleh dilakukan serta-merta. Prof menyambut baik cadangan untuk mewujudkan akaun 3 ini, tapi bagi Prof, apa sebenarnya model ataupun struktur simpanan yang paling sesuai dan terbaik untuk pekerja sektor tidak formal dan juga pekerja gig? Bahawa yang paling penting hari ini ialah kita perlu memupuk disiplin untuk mengedapikan sebahagian daripada pendapatan harian, mingguan atau bulanan untuk masuk ke dalam skim tabungan. Hari ini mereka boleh juga menggunakan sistem bank, tapi disiplin itu lebih susah untuk dipupuk berbanding dengan disiplin yang mengenapikan sebahagian daripada pendapatan dilakukan oleh majikan ataupun pihak yang membuat pembayaran. Dan ini merupakan satu kelebihan yang boleh dilakukan oleh KWSP, menjadikan dia satu skim seolah-olah mengarah kepada tabungan paksa tapi sukarela. Prof bercakap tentang disiplin, tapi dalam pemerhatian Prof sendiri melihat kepada tabiat simpanan ataupun trend simpanan dalam kalangan anak muda, tentunya banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada pandemik COVID-19 juga. Ketika itu beberapa siri pengeluaran KWSP dibenarkan dalam kalangan anak muda, pekerja-pekerja muda ini. Prof tekankan aspek disiplin, tetapi dalam pemerhatian Prof, apa trend simpanan yang boleh kita kenal pasti ataupun kesan dalam kalangan pekerja muda? Okey, itu menjadi satu masalah. Situasi COVID-19 merupakan satu yang tidak pernah kita hadapi, dan penutupan ekonomi selama lebih 1 tahun merupakan satu pengalaman sangat pahit dalam hidup semua orang. Jadi kumpulan muda ini melihat itu sebagai satu yang tidak dapat dielakkan. Tetapi dalam jangka panjang, saya pasti kumpulan muda ini juga mempunyai wawasan, misi dan cuba mencapai satu matlamat tertentu. Jadi disiplin untuk menyimpan itu masih ada, cuma dia perlu dipupuk dengan cara yang paling mudah yang membolehkan mereka melakukannya tanpa sedar misalnya. Jadi kalau misalnya jumlah yang diketepikan itu dibuat kepada mereka, mereka mungkin tidak begitu tertekan disebabkan olehnya. Prof, banyak lagi yang kita nak bincangkan berhubung dengan cadangan akaun 3 oleh KWSP ini, tapi kita akan beristirahat seketika. Banyak lagi kita akan bincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam pantau agenda reformasi bersama saya Nala Huda, dan untuk jam ini kami masih lagi meneruskan perbincangan mengenai cadangan kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP untuk mewujudkan akaun 3, khususnya melihat kepada pekerja dalam sektor tidak formal ataupun pekerja dalam sektor ekonomi gig, di mana KWSP berkata pihaknya cuba untuk menampung keperluan pekerja pemberi maklumat, tetapi bagi ahli sedia ada yang tidak fikir mereka mempunyai dana kecemasan yang mencukupi, mereka juga boleh memindahkan simpanan mereka ke dalam akaun 3 apabila diwujudkan, direalisasikan, dijangka dalam tempoh 2 tahun akan datang. Dan katanya juga memandangkan akaun 3 bertindak sebagai dana kecemasan, pihaknya berkata ia mungkin akan menawarkan dividen yang lebih rendah berbanding 2 akaun lain. Dan tujuan KWSP untuk wujudkan akaun 3 perlu memberi pertimbangan dengan isu aliran tunai bersama isu krisis persaraan. Dengan setakat ini seramai 9% ahli tidak mempunyai apa-apa simpanan pada umur 55 tahun, dan angka ini meningkat ke sekitar 25% apabila ahli KWSP mencapai umur 75 tahun. Dan masih lagi bersama saya jam ini untuk membincangkan lebih lanjut Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai yang sebentar tadi ada menitik beratkan aspek disiplin terutamanya dalam pekerja dalam sektor tidak formal, dan juga melihat kepada trend simpanan dalam kalangan anak muda. Apa yang kita lihat ketika pandemik COVID-19 itu agak membimbangkan. Tetapi Prof, apabila kita melihat kepada pekerja dalam sektor tidak formal ataupun pekerja gig, dalam kalangan mereka ini apabila mereka melihat ada beberapa option, ada beberapa pilihan, akaun 1, akaun 2, pencaruman itu tambahannya ada dana kecemasan dalam bentuk akaun 3. Bagi Prof, apa Prof melihat sepatutnya menjadi keutamaan untuk anak muda, mereka yang bekerja dalam sektor yang tidak formal ini, apa yang patut mereka titik beratkan ataupun diambil kira oleh mereka apabila mereka mempertimbangkan pelbagai pilihan untuk simpanan jangka masa panjang? Cik Nala, mengikut peraturan sekarang, para pencarum boleh mencarum dan memasukkan 70% daripada caruman ke dalam akaun 1, 30% dalam akaun 2. Kemungkinannya 2 tahun lagi, kumpulan pencarum biasa hari ini akan dibenarkan memindahkan 10% daripada akaun 2 ke dalam akaun 3. Kepada kumpulan gig economics yang baru ni, mereka tidak tertakluk kepada peraturan ini. Jadi sebenarnya semua simpanan mereka boleh masuk ke dalam akaun 3. Tapi kalau masuk dalam akaun 3, kadar pulangannya akan pastinya lebih rendah daripada di dalam akaun 1 misalnya. Jadi kalau mereka lebih berani, mereka akan masukkan satu bahagian yang lebih besar dalam akaun 1 untuk mendapat pulangan yang besar, jadi proses penggandaan boleh berlaku dengan cepat. Kemudian mereka ada lagi baki dalam akaun 3 untuk mengambil kira keperluan mereka yang mendadak dan kecemasan. Jadi setiap orang mempunyai minat dan kepentingan masing-masing dan boleh membuat keputusan untuk menentukan berapa banyak akan masuk dalam akaun 3, akaun 2 dan akaun 1. Kemungkinan mungkin mereka tidak memerlukan akaun 2 bagi kumpulan gig economics kerana akaun 2 itu hanyalah untuk mereka yang nak membuat ambilan secara teratur mendapat kelulusan. Sementara akaun 1 itu tidak boleh diambil terus. Ya. Jadi kumpulan muda akan mempunyai pilihan yang lebih berbanding dengan penyimpan-penyimpan sedia ada dalam keputusan untuk menabung dan menyimpan untuk jangka panjang. Seperti yang Prof katakan, anak muda sekarang ada lebih banyak pilihan, bukan sahaja melihat kepada akaun 3, tetapi berdasarkan laporan juga, kerajaan mewajibkan semua pekerja yang bekerja sendiri termasuklah pekerja gig untuk mendaftar serta mencarum di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS dan juga Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso. Jadi daripada perspektif anak muda, apabila mereka mempertimbangkan pelbagai pilihan untuk memasuki alam pekerjaan dan sebagainya, apabila mereka melihat terdapat banyak
safety network, keselamatan sosial apabila mereka terlihat pekerjaan gig ataupun pekerjaan tidak formal ini ada bentuk perlindungan sosial, perlindungan keuangan itu, kalau kita melihat secara keseluruhannya overall pasaran pekerjaan jobs market itu apabila lebih ramai anak muda bergantung kepada pekerjaan gig, pekerjaan tidak formal ini, apa mungkin risiko di situ apabila kita melihat kesannya kepada ekonomi dan pasaran pekerjaan pula? Kita masih perlu menekankan caruman kepada SOGSO kerana itu merupakan tabung kecemasan yang formal dan dia bukan saja satu tabung kecemasan, dia juga merupakan satu skim perlindungan seperti perlindungan takaful dan insurans. Jadi setiap orang perlu mencarum kepada SOGSO dan akan dilindungi untuk perkara-perkara yang merupakan aspek formal, kecemasan kemalangan, kecemasan kesihatan dan aspek-aspek lain. Tetapi mana itu masih dikaitkan dengan perlindungan sosial secara keseluruhan kerana mungkin matlamatnya dalam jangka panjang kita akan kaitkan KWSP dengan SOGSO dan akhirnya kita akan kaitkan dengan skim perlindungan sosial supaya 100% warga negara ataupun citizen akan mendapat perlindungan penuh dalam kehidupan untuk memastikan kehidupan yang lebih sejahtera untuk semua. Dan kumpulan gig economics ini akan menjadi perintis asas untuk memulakan satu skim perlindungan sosial yang meluas di Malaysia, insya-Allah. Tapi Prof, kita ingin melihat daripada aspek peluang pekerjaan untuk anak muda apabila kita melihat banyak pilihan untuk caruman, untuk simpanan untuk anak muda termasuk dalam sektor tidak formal, sektor ekonomi gig dan sebagainya. Bagaimana pula kita ingin melihat pilihan anak muda itu apabila mereka lebih minat ataupun lebih tertarik kepada pekerjaan dalam sektor gig dan sektor tidak formal ini yang mungkin ada perlindungannya tetapi untuk jangka masa panjang pertumbuhan kemahiran skills development itu kurang dalam sektor-sektor ini. Ya, sebenarnya dalam jangka panjang dia juga perlu dikaitkan dengan Human Resource Development Fund kerana skim pembangunan kemahiran perlu dikaitkan juga dengan keselamatan sosial kerana akhirnya untuk memastikan keselamatan sosial setiap warga, kita perlu memastikan bahawa setiap orang akan mempunyai peluang untuk mendapat kemahiran untuk meningkatkan tahap kemahiran mereka yang membolehkan mereka meningkatkan tahap pendapatan. Kerana akhirnya peningkatan merupakan matlamat yang penting. Kita berharap di masa akan datang lebih ramai anak muda yang lebih berminat untuk masuk dalam bidang keusahawanan, perniagaan kecil, perniagaan persendirian dan tidak mengharapkan kepada majikan. Kita sudah jauh keluar daripada sistem yang mengharapkan kepada pencen. Okey, pencen itu zaman saya lah. Zaman orang muda hari ini dia tidak berminat dengan pencen kerana mereka ada satu kaedah untuk melindungi mereka dan keluarga yang lebih cekap mungkin. Ya, menarik Prof kata itu mungkin satu pendekatan yang berbeza antara anak muda dan mereka yang sedikit berusia itu. Akhir sekali Prof, bagaimana untuk anak muda mencari titik keseimbangan itu antara simpanan jangka masa panjang dan juga simpanan yang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa untuk digunakan sebagai dana kecemasan. Bagaimana untuk seimbangkan? Inilah yang merupakan satu kelebihan dalam KWSP yang baru ini nanti kerana dia memberikan flexibility kepada para pencarum untuk menentukan berapa banyak nak dimasukkan ke dalam akaun 3, berapa banyak akaun 1, berapa banyak akaun 2. Jadi kepada anak muda ni mereka boleh melakukan eksperimen dan mengubah suai peratusan ini yang memerlukan KWSP bersetuju untuk mengubah ataupun mempunyai sistem yang luas, yang fleksibel, membolehkan
mengubah caruman ketiga-tiga akaun ini. Tapi akhirnya matlamat mereka ialah mereka mahu cukup kecairan bila-bila masa yang mereka mahu, dan mereka juga masih mahu satu program pelaburan jangka panjang yang membolehkan mereka mempunyai satu keupayaan keuangan yang mencukupi apabila mereka bersara. Okey, baik. Terima kasih, Prof. Banyak lagi yang kita nak kupaskan, tapi itu saja masa kita ada. Itu tadi Profesor Emeritus Dr. Bajoya Bardai, Pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Uni Razak, sudi bersama kami untuk kongsikan pandangan mengenai dengan cadangan kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP untuk wujudkan akaun baharu, iaitu akaun 3, khususnya melihat kepada perlindungan sosial dan perlindungan dana kecemasan untuk pekerja dalam sektor tidak formal dan juga pekerja dalam gig ekonomi. Itu saja untuk jam ini dalam pantau agenda reformasi bersama saya, Nala Huda. Salam hormat.